masa kurang daripada 20 saat. Anda telah pun membersihkan kulit udang dan benang udang dengan mudah. Jangan risau tentang tangan kotor, tidak membuang masa, dan memastikan kebersihan makanan. Alat pengupas udang berbagai fungsi, diimport dari US, diperbuat daripada kendi tahan karat, selamat untuk kesihatan, membantu menanggalkan benang hitam udang, kulit udang, mampu mengendalikan usus ayam, dan mengikis sisik ikan. Dengan hanya beberapa langkah mudah, masakan anda telah menjadi pantas. Pesan sekarang untuk merasai produk. Khatamul Anbiya. Udang berbagai fungsi, diicip ikan. Dengan hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Dia, dapat kita sambung pada perbahasan dan jilid yang seterusnya, jilid yang kedua. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan kita siap menulis Kashfun Niqab sebelum Ramadan lah. Start hari Jumaat ni tulis boleh strik sampailah sebelum Ramadan tu, InsyaAllah habis tu. Lepas tu terbit bulan Ramadan lah, kalau tak ada apa-apa. Maka kita sambung kitab kita Tuhfatul Tullab, muka surat 48. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, hukum disyaratkan khiyar dalam akad. Hukum disyaratkan khiyar. Khiyar ni asal pada bahasa Arab namanya pilih lah. Makna dalam akad tu dikoitkan dengan pilihan sesuatu, boleh ataupun tidak, sah ataupun tidak. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia,
dan jika disyaratkan khiyar pada nikah. Maka dalam kitab ta'liq kita Tuhfatul Tullaq tu dia sebut khiyar, arti khiyar ialah buat pilihan antara kekal nikah ataupun bercerai, seperti selagi akan bicara pada babnya. Sepatutnya khiyar itu ada bab khusus dah berkaitan dengan khiyar. Iaitu contohnya selepas kawan tu kahwin tu, rupanya kawan tu gigi palsu contohnya. Ingatkan gigi asal, rupanya gigi palsu. Pihak perempuan tak bagi tahu bahawasanya dia ada gigi palsu, ataupun tahi lalat palsu. Dia tak bagi tahu, kata bahawasanya tahi lalat tu palsu. Jadi laki-laki tu ingat betul tahi lalat tu. Maka dia ada hak khiyar, boleh pilih untuk kekalkan pernikahan, boleh pilih untuk cerai. Maka sini dia kata buat pilihan antara kekal nikah atau bercerai. Itu khiyar. Maka dia kata, dan jika disyaratkan khiyar pada nikah, batal akad nikah tersebut. Nombor 5 dia kata, yakni batal akad nikah kerana syarat ini meluputkan maksud bagi nikah seperti mana telah dahulu. Maksud bagi nikah apa dia? Iaitu al-jima'u. Iaitu apa? Al-jima'u. Al-maqsudul a'zam minan nikahi al-jima'u. Tujuan yang paling besar daripada nikah itu ialah al-jima'u, jima'. Jadi bila dia khiyar, makna boleh pilih untuk kekal, boleh pilih untuk cerai. Itu sudah mengganggu maksud asal nikah, iaitu jima'. Jadi jima' ni nak seolah-olah syarak naknya ialah kekal. Jima' tu boleh berlaku sampai mati. Tidak ada tempoh hak yang tertentu untuk dia cerai. Seperti dikata seorang, ku kahwinkan dikau. Jadi nya tu balik pada wali. Ku kahwinkan dikau seorang lelaki tu, anakku ini bagimu laki-laki khiyar 3 hari. Yakni buat pilihan 3 hari. Tengok dulu 3 hari. Kalau 3 hari tu kamu berasa nak, ambil lah. Kalau 3 hari tu kamu berasa tak mau, cerai. Tu khiyar. Jadi itu tidak sah kalau ditaklikkan ataupun dikaitkan dalam akad nikah. Atau dikata seorang, ku terima nikahnya. Nikah seorang tu ni balik pada lelaki jawab, bagiku khiyar 3 hari. Itu pun batal akadnya nikah. Jadi akad nikah yang bersumberkan khiyar, sama ada bagi wali ataupun bagi lelaki, itu tidak sah akad nikahnya. Maka tengoklah kitab kita tu Kashfun Niqab, hukum disyaratkan khiyar dalam akad. Kata musannif, batal akadnya. Dalam Ad-Dalilun Nasah telah menyatakan bahawa batal akad nikah yang tersebut kerana pernikahan ini terbina atas luzum dan kekal. Itu sebab batal. Illah dia ialah kerana akad nikah ni ialah untuk luzum dan kekal, bukan untuk batal. Jadi kalau khiyar ni boleh berlaku batal, boleh berlaku luzum. Jadi di situ ada taraddud. Tidak yakin ataupun tidak ada pada asalnya itu ialah luzum dan kekal. Jadi naknya ialah nikah itu asalnya luzum dan kekal, tidak berubah. Tiba-tiba boleh berubah. Boleh nak, boleh tak mau, cerai. Tak boleh. Maka mensyaratkan perkara yang bercanggah dengan benda yang memberikan pengertian luzum dan kekal ini akan mencegahkan sahnya pernikahan seorang. Antaranya apa? Antaranya ialah khiyar. Adanya pensabitan khiyar. Boleh pilih cerai, boleh pilih tidak. Maka bila begitu, maka dia telah mencegahkan ataupun menegahkan makna luzum dan kekalnya nikah. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala telah berpendapat bahawa sah pernikahan seorang itu sah pernikahan seorang itu dan disia-siakan syarat yang disebutkan. Ini menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Jadi maknanya menurut Imam Abu Hanifah sah nikah tu, tapi syarat tu tak diguna pakai. Walaupun sah nikah tu, tapi syarat tu tak diguna pakai. Mana mazhab Syafi'i kita mengambil kata tidak sah kerana menilik pada ada benda yang menegah. Kalau Imam Abu Hanifah, makna seolah syarat tu lara. Jadi benda tu sah nikah, tapi syarat tu sudah lara. Kemudian kata mu'alif, hukum khiyar pada isi kahwin pula. Tadi khiyar dalam akad ni isi kahwin pula. Macam mana? Dan jika disyaratkan khiyar pada isi kahwin, maka sah nikah seorang batal pada isi kahwin juga.
Beza kalau khiyar pada isi kahwin. Contoh nombor 6 dia kata, yakni maka batallah isi kahwin disebut dalam akad itu dan wajib atas suami mahar mithil. Mana berlaku khiyar. Berlaku khiyar, boleh pilih sama ada nak bayar ataupun tidak dalam akad nikah tu. Nak aku bayarlah mahar, tak mau tak kalau aku tak mau tu khiyar. Jadi macam mana sah nikah? Sah nikah tapi batallah mahar tersebut. Dia kena mahar mithil. Sebab tidak jelas mahar dia itu nak bayar ke tidak. Jadi berlakulah dia tu mahar mithil, wajib bayar mahar mithil. Mahar yang seumpama uruf adat perempuan di situ gapo. Tengok nak kitab kita Kasyfun Nikah, hukum khiyar pada mahar. Kata musannif sah nikahnya. Dalam ad-dalil nasah telah menyatakan bahawa sahnya pernikahan tersebut kerana rosaknya mahar, tidak memberikan kesan sama sekali terhadap pernikahan yang dilaksanakan. Jadi kalau Imam Abu Hanifah tadi, khiyar pada akad itu sah tapi lara syarat tersebut. Adapun sekarang ni dalam bab mahar, okey sah juga nikah tapi mahar yang disebutkan secara khiyar tu lara, bahkan kena mahar mithil. Kenapa? Kerana tidak sah ataupun rosaknya mahar itu tak membawa kepada rosaknya akad nikah. Tu kaedah kita. Macam contoh dululah kita bahas dulu bab mahar tu. Kalau seorang lelaki tak sebut mahar ke, ataupun wali tak sebut mahar ke, mahar silak ke lagu mana ke, sah nikah tapi kena mahar mithil. Tu. Kata musannif batal pada isi kahwin jua. Dalam ad-dalil nasah telah menerangkan dalam ad-dalil nasah. Sudah. Jadi dalam ad-dalil nasah telah menerangkan bahawa dalam ad-dalil nasah tak ada lah. Dalam ad-dalil an-nasah tu tak ada tu, potong. Kau surat apa ni? Kau surat satu dah. Satu dah lah. Kau surat dua. Dia kata isi kahwin yang dibatalkan itu ialah mahar al-musamma sahaja dan diwajibkan atasnya membayar mahar mithil. Bukan makna mahar secara mutlak tak payah bayar dah. Mahar kena wajib bayar. Mahar tu wajib pada nikah, bukannya rukun nikah. Makna kalau tidak sah mahar musamma, mahar disepakati, maka wajiblah dia itu mahar musamma, mahar misin. Habis. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika disyaratkan bahawa jangan berkahwin atas seorang itu, atau jangan dinafkahkan atasnya isteri, atau jangan bergundi atas nyonya isteri, sah nikahnya. Nombor 1, semua dhamirnya itu kembali kepada zaujah, pada isteri lah. Mana dan jika disyaratkan bahawa jangan berkahwin atas nyonya isteri, apa maksud dia? Jangan lebih nikah lah. Ni ada ni, ketika cinta bertasbih, ada tu. Dia ambil kitab apa? Dia ambil kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali boleh, mazhab kita tak boleh. Siapa tu nama perempuan tu? Puan dah. Ketika cinta bertasbih tu. Ketika kawan tu lelaki tu nak minang dia kata boleh dengan syarat dia jangan nikah dengan orang lain selagi aku hidup. Lepas tu lelaki tu pun tanya, kamu ni haramkan poligami ke? Dan lepas tu perempuan tu jawab, daripada mana kata-kata saya ni yang mengharamkan poligami? Apa dah tengok berapa juta kali ya. Lepas tu mana sumber rujukannya? Kejap saya ambil kitab dia. Dia ambil kitab apa? Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, mazhab Hanbali. Itu mazhab Hanbali. Dia mazhab Syafi'i tidak sah. Tak boleh. Atau jangan dinafkahkan atas isteri tersebut. Dia kata akad nikah, kahwin, tapi syarat aku tak bagi nafkah. Tak boleh. Kerana apa? Kerana nafkah tu tawabi' maksud asal nikah. Maksud asal nikah jima'. Lepas tu nikah apa nama tu? Nafkah tu itu tawabi'. Atau jangan bergundi atasnya. Bergundi atas. Bergundi ni asalnya hamba lah. Ya, asal gundi ni hamba yang telah dijima. Mungkin dengan makna dengan makna tidak beli ataupun tidak nikah dengan hamba lain lah. Mungkin gitu. Tu dia kata semua dhamirnya tu kembali kepada zaujah. Mishkat Masabih Safha 60 dalam Nihayatul Muhtaj sebut, idza lam yafsud bi fasadil iwad falian la yafsuda bi fasadi syartil madhkuri aula. Jika tidak fasik nikah dengan sebab fasad mahar, maka sungguh tidak fasik nikah dengan fasik syarat itu terlebih aula.
Mana apa? Dia kata jika tidak fasik nikah dengan sebab fasad mahar, maka sungguh tidak fasik nikah dengan fasik syarat itu terlebih aula. Jadi sekarang ni dia telah mensyaratkan bahawasanya nak kahwin dengan perempuan ni mestilah dia itu tidak menikah orang lain, ataupun tidak menafkahkan, tidak beri nafkah atas dia, ataupun jangan bergundi atasnya, mana tidak kahwin dengan hamba ataupun tidak beli hamba yang lain. Maka tu tidak, itu sah nikahnya. Oh silap. Sah nikah, kata sah nikah, silap. Tu pelik tu tadi. Tu yang Nihayatul Muhtah kata jika tidak fasik nikah dengan sebab fasad. Silap tadi Jika tidak fasik nikah dengan sebab fasad, mana nikah tersebut, akad nikah tersebut tak fasad dengan sebab fasad mahar, maka kalau fasad syarat terlebihlah aula. Mana apa sini fasad syarat tapi sah nikah? Mana ni syarat tersebut tak diguna pakai lah, tapi nikah sah. Beza dengan mazhab Ambali yang ketika cinta bertasbih tadi tu. Hak tu memang ada dan sabit sah nikah dan memang kena buat gitu. Jadi mazhab Syafi'i sekarang ni syarat tidak diguna pakai. Makna kalau dia kata kamu nak nikah dengan saya, jangan dengan syarat, jangan nikah dengan orang lain. Nikah dia sah tapi tak guna syarat tu. Sebab apa? Kaedah dalam Nihayah sebut, kalaulah fasad mahal pun tak menyebabkan fasad akad nikah, apatah lagi fasad syarat, lebih-lebihlah aula tidak memfasadkan akad nikah. Okey, tengok nombor 1 nombor kita ni. Kata musannif jika disyaratkan, yakni disyaratkan oleh suami akan syarat yang bertentangan dengan perkara dituntut tui dalam akad nikah, akan tetapi tidak mencacatkan tujuan pernikahan pada asal, yakni istimta'. Yang ini bersedap-sedap bersama isteri dan bersubuh bersamanya seperti mana suami mensyaratkan ilah. Okey. Seperti suami mensyaratkan ilah akhirih lah. Ilah tu. Ini disyaratkan oleh suami. Kemudian kata dia, jadi syarat-syarat ni tidak mencecatkan maksud asal pernikahan, iaitu jima' ataupun istimta'. Itu kata-kata musannif jangan bergundi atasnya. Imam Al-Imrani rahimahullah telah menyatakan dalam Al-Bayan Syarah Al-Muhadzab bahawa antara perkara yang boleh ditakdirkan syaratnya juga, ni nak tambah syarat lain lah, ialah suami mensyaratkan bahawa isterinya tidak musafir bersama. Mana dia kata kalau kamu nikah dengan aku ni, kamu tak bersama dengan aku lah ketika musafir. Okey, sah nikah tapi syarat tak terpakai, syarat fasid. Bukan itu sahaja, bahkan turut dikirakan sebagai syarat jikalau suami mensyaratkan bahawa isteri tidak boleh bercakap dengan bapa perempuan tersebut, ataupun ibunya perempuan tersebut, atau harus bagi isteri yang tersebut keluar daripada rumahnya pada mana-mana waktu isterinya tersebut berkehendak. Sama juga, turut dikirakan syarat yang fasik namun sah nikah. Cuma zahir ibarat dia macam suami je lah yang mensyaratkan, sama je kalau isteri syarat pun sama juga. Bukan tertentu pada suami sahaja. Kata musannif sah nikahnya, Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan sebab sahnya pernikahan tersebut dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, iaitu persyaratan tersebut tidak menjejaskan pernikahannya kerana perkara tersebut tidak menegahkan maksud dan tujuan asal bagi suatu perkahwinan, iaitu istimta' dan jima'. Maksud dan tujuan asal perkahwinan dimaksudkan ialah istimta', ini bersedak-sedak dengan isteri. Jadi al-jima' itu lebih khusus, istimta' lebih umum. Jadi setiap jima' itu istimta', tidak semua istimta' itu jima', umum khusus mutlak. Sebab istimta' ni ambil kesedapan, suara ke, sentuh ke, jamuh ke, tapi belum tentu jima'. Bukan itu sahaja, bahkan rosaknya iwab. Apa iwab? Iaitu mahar. Tidak boleh menjejaskan sahnya pernikahan, apatah lagi apabila rosaknya syarat yang dikemukakan. Itu seperti mana ibarat Nihayah tadi. Namun begitu terdapat pandangan mengatakan tidak sahnya juga pernikahan tersebut. Makna kalau dalam bab syarat khilaf ulama. Khilaf ulama pada dua pandangan. Pertama sah, ketiga tidak sah. Pertama sah dengan syaratnya tidak dikira fasid. Yang keduanya tidak sah sama sekali nikahnya. Namun pandangan mu'tamad ialah sah nikah tapi fasid. Jadi kalau dalam mazhab kita ketika cinta bertasbih tu, mana sah juga nikah kalau nak nikah gitu, tapi fasid lah, rosak syarat dia. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan binasa syaratnya, ni sambungan tadi tu lah, dan binasa syaratnya syarat yang dikemukakan oleh suami tadi. Tengok nombor 2 dia kata sebab apa syarat dia binasa? Kerana menyalahi sunnah. Kita pun ahli sunnah wal jamaah menyalahi sunnah juga. Iaitu sunnahnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda,
kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun. Seolah-olah kaedah. Wa in kana mi'ata syartin. Tiap-tiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka iaitu batal. Dan jikalau 100 syarat sekalipun. Itu dalam Sunan Ibnu Majah jilid yang kedua, muka surat 842, nombor hadisnya 2521. Binasa syarat tapi sah nikah. Tengok kita binasa syaratnya, Syekh Adamiri rahimahullahu taala telah menjelaskannya dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, bahawasanya sebab yang membawa kepada kebinasaan syarat yang dikemukakan tersebut ialah bercanggah dengan apa yang dituntut dalam akad nikah. Namun begitu Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahawa jika syarat yang dikemukakan tersebut memberikan manfaat kepada perempuan ataupun isteri tersebut, maka sah pernikahannya. Itu dalam ketika cerita bertasbih tu, mana seolah-olah macam ada manfaat pula untuk isteri tu. Para al-ashab asy-Syafi'iyah berhujah tidak sahnya pernikahan tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW. Ni atas pandangan kata tak sah lah, iaitu setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat tersebut batal. Jadi syarat zahir hadisnya syarat batal bukan akad nikah, tapi sebahagian ashab Syafi'iyah mengatakan tak sah nikah. Mana dalam bab syarat ni khilaf lah. Pandangan mu'tamad dia sah nikah, cuma syarat fasid. Syarat pandangan yang kedua ialah tak sah langsung. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Syaikhain, iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Adapun dari sudut sahnya perkahwinan tersebut, maka ia merupakan perkara yang telah masyhur kerana rosaknya iwak, iaitu gantian seperti mahar, tidak memberikan kesan rosaknya tersebut kepada sahnya pernikahan yang dilaksanakan, maka apatah lagi rosaknya syarat. Nak kata rosaknya akad, rosaknya mahar tidak memberi bekas kepada akad, apatah lagi syarat. Itu ya. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala telah menukilkan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahawa sesiapa yang bernikah dengan seorang perempuan dengan syarat bahawa suami tersebut tidak keluar dengan isterinya tersebut daripada negeri isteri tersebut, niscaya menjadi syarat tersebut seperti mana niscaya terjadi syarat tersebut seperti mana mazhab Imam Ahmad. Ni Imam Tirmidzi nukilkan daripada Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya siapa-siapa menikah dengan seorang perempuan dengan mana suami memberikan syarat jangan keluar dengan isterinya daripada negeri isterinya, tidak keluar dengan isterinya tersebut daripada negeri isterinya, niscaya terjadi perkara tersebut. Mana tak boleh musafir bersama, tidak keluar dengan isterinya daripada negeri isteri, tak boleh terjadi syarat tu, mana kena patuhi. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Itu sebahagian pandangan mazhab Hanbali, mazhab Hanbali ataupun Imam Ahmad, dan itu qaul Imam Syafi'i namun bukanlah mu'tamad. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dan binasa pula isi kahwin seorang tu yang musamma. Kalau dia letakkan syarat tu sah nikah, syarat fasid, mahar juga fasid. Bila mahar fasid dan wajib mahar mithil. Nombor 3 dia kata kerana fasad syarat maka batallah mahar musamma dan kembalilah mahar itu kepada mahar mithil. Mahar musamma iaitu mahar yang disebut dalam akad. Mahar mithil iaitu mahar yang perumpamaan dengan perempuan-perempuan seumpamanya. Perumpamaan lah, mithil, mithal. Okay? Itu dalam Mishkat Al-Masabih muka surat 60. Kita Kasyfun Niqab kata musannif rahimahullah binasa isi kahwinnya yang musamma. Imam Al-Imrani rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Bayan Syarah Al-Muhadzab bahawa wajib atas suami ketika itu memberikan mahar mithil kepada isterinya tersebut. Hal ini berlaku kerana syarat yang dikemukakan itu merupakan juzuk dan bahagian daripada mahar. Gitu. Jadi illah kenapa mahar mithil. Ni penting illah ni. Dia belajar tinggi sikit dia kena tahu illah. Sebab apa illah dia, kenapa dia batalkan syarat mahar musamma tu kepada mahar mithil? Kerana syarat tu merupakan juzuk sebahagian daripada mahar. Jadi kalau juzuk rosak, semua rosak. Jatuh nila setitik, rosak susu sebelanga. Jadi sekarang ni syarat tu sebahagian daripada mahar. Jadi syarat rosak, mahar pun rosak. Maka apabila gugur syarat, niscaya wajib mengembalikan bahagian gugur tersebut. Jadi bila syarat tak sah, jadi ada lompong lah kat mahar tu. Jadi kena ganti dengan mahar mithil. Bahagian yang gugur itu dianggap majhul, tak diketahui. Bahagian gugur yang rosak daripada fasad tu, daripada syarat tu fasad, dia panggil majhul tak diketahui.
Maka apabila bahagian tersebut dianggap tidak diketahui, maka wajib atas suami untuk memberikan kepada isteri tersebut mahar mithil. Tu cara dia. Macam mana dia boleh kira sampai tahap mahar mithil? Pertamanya ialah syarat tu sebahagian daripada mahar musamma. Jadi bila syarat rosak, maka gugurlah syarat tu. Ada kelompongan lah pada mahar, maka ditampung kelompongan tu tak tahu, majhul, tak tahu nak tampung apa, maka yang gugur, yang majhul tadi digantikan dengan mahar yang lebih sempurna, dipanggil mahar mithil. Syekh Abu Ali Khairan rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa wajib atas suaminya memberikan kepada isterinya itu kadar mahar yang paling sedikit antara dua mahar tersebut, iaitu mahar musamma dan mahar mithil. Jadi kata Syekh Abu Ali Khairan, wajib atas suami memberikan kepada isterinya itu kadar mahar yang paling sedikit antara dua mahar. Mana bukan mahar mithil mengikut Syekh Abu Ali Khairan, bahkan kena beri mahar yang lebih sedikit daripada mahar musamma dan mahar mithil. Contoh mahar musamma dia ialah 800, mahar mithil 1000, maka kena bawah daripada 800. Itu menurut Syekh Abu Ali Khairan. Oleh itu, jikalau mahar musamma lebih sedikit berbanding dengan kadar, bukan, silap. Dia kata Syekh Abu Ali Khairan menyatakan wajib atas suami yang memberikan kepada isteri itu kadar mahar yang paling sedikit antara dua. Mana? Mahar musamma dengan mahar mithil, mana lebih murah? Gitu. Kalau mahar mithil lagi mahal daripada mahar musamma, maka yang wajibnya mahar musamma lah. Kalau mahar mithil murah, mahar musamma tinggi, mahar mithil lah yang kena bayar. Jadi menurut Syekh Abu Ali Khairan, dia pilih antara yang paling sedikit antara mahar musamma dengan mahar mithil. Maka oleh itu, jikalau mahar musamma lebih sedikit berbanding dengan kadar mahar mithil, niscaya wajib memberikan mahar musamma tersebut kepada isteri. Kalau mahar musamma dia 800, mahar mithil dia 1000, maka menurut Syekh Abu Ali Khairan, beri mahar musamma yang harganya 800. Sebaliknya, jikalau mahar mithil tersebut lebih sedikit, yakni harga dia berbanding harga mahar musamma, maka diwajibkan atasnya untuk diberikan mahar mithil kepada isterinya. Ini menurut Syekh Abu Ali Khairan. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Kata dia, Imam Imrani rahimahullah telah menyatakan dalam Al-Bayan bahawa pandangan mu'tamadnya ialah wajib diberikan kepada isteri kadar mahar mithil, bukannya kadar mahar yang paling sedikit antara mahar musamma dan mahar mithil. Jadi bab ni ada dua pandangan. Dalam dua pandangan, kalau dia mensyaratkan tadi itu, pertamanya fasad syarat, yang kedua fasad mahar. Bila fasad mahar kena bayar apa? Khilaf. Pandangan pertama, yang paling sedikit antara dua mahar, iaitu mahar musamma dengan mahar mithil, mana yang paling sedikit? Itulah yang wajib bayar. Tapi pandangan mu'tamad kata wajib juga mahar mithil secara mutlak, sama ada lebih sedikit atau lebih banyak atau lebih sangat banyak. Bukannya habis. Hal ini berlaku kerana musamma telah gugur. Bukan musamma tu sabit dah, musamma dah gugur dah, maka tinggal mithil. Dan tidak diambil kira lagi, bahkan hanya sahaja diambil kiranya ialah mahar mithil. Bila gugur tak diambil kira dah. Lepas ambil kira mana mahar mithil? Jadi buat apa nak kata dia mesti bayar salah satu daripada dua mahar yang paling sedikit? Tidak. Jadi pandangan Syekh Abu Ali Khairan tertolak. Peringatan, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj telah menyebutkan kesimpulan daripada perkara disebutkan oleh para ulama dalam syarat-syarat yang dikemukakan tersebut boleh dibahagikan dengan kategori kepada tiga bahagian. Pertamanya, muafakat dalam perkara yang dikehendaki atau perkara yang bersangkut paut dengan pernikahan, seperti mensyaratkan poligami ataupun pembahagian masa ketika poligami dan nafkah. Dia kata muafakat dengan perkara yang dikehendaki, sepakat dengan perkara yang dikehendaki atau perkara yang bersangkut paut dengan pernikahan. Kalau dua-duanya pada matu muafakat dengan benda yang dikehendaki ataupun perkara yang bersangkut paut dengan pernikahan, muafakat mana? Seperti mensyaratkan poligami ataupun pembahagian masa ketika poligami dan nafkah, maka syarat sebegini sah pernikahannya dan tidak menjejaskan mahar musammanya. Yang keduanya bercanggah dengan perkara yang dikehendaki ataupun perkara yang bersangkut paut dengan pernikahan, akan tetapi tidak mencacatkan. Tadi kata muafakat dengan perkara yang dikehendaki atau perkara yang bersangkut paut dengan pernikahan, hak tu sah. Sekarang ni yang kedua bercanggah dengan perkara yang dikehendaki ataupun perkara yang bersangkut paut dengan pernikahan,
akan tetapi tidak mencacatkan maksud asal pernikahan, iaitu istimta'. Seperti mensyaratkan tidak diberikan nafkah. Tidak berikan nafkah. Jadi tidak berikan nafkah ni ialah tidak mencacatkan maksud asal pernikahan, tapi bercanggah dengan apa yang sangkut paut dengan pernikahan, iaitu apa? Tidak memberikan nafkah kepada perempuan tersebut, tidak akan berpoligami selagi isteri tersebut ada dan sebagainya. Bahagian ini menjadikan pernikahannya tetap sah, akan tetapi syaratnya dan mahar musammahnya menjadi binasa. Oleh sebab itu mahar musammah yang telah binasa tersebut akan ditukarkan dengan mahar mithil. Habis. Yang ketiga, syarat tersebut bercanggah dengan maksud asal pernikahan, iaitu istimta' tadi. Seperti wali perempuan tersebut memberikan syarat kepada suami bahawa suami tersebut tidak boleh istimta' ataupun bersetubuh bersamanya, ataupun akan mentolak ke isterinya selepas daripada akad nikah. Semua ni syarat-syarat yang membatalkan dan bercanggah dengan maksud asal pernikahan, iaitu istimta'. Oleh itu bahagian ini menjadikan pernikahan seorang itu batal kerana sudah mencacatkan maksud asal pernikahan, iaitu membolehkan suami bersedak-sedak bersama isterinya dan bersubuh bersama isterinya tadi. Habis. Itu berkaitan dengan syarat-syarat yang diletakkan ketika pernikahan. Maka syaratnya itu fasid, namun begitu pernikahannya tetap sah. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika berkata perempuan bagi walinya, wali perempuan, dia kata apa? Kahwinkan olehmu wali akan daku perempuan dengan 1,000 dirham. Dia suruh nikahkan dia. Nikahkanlah aku ni dengan 1,000 dirham. Maka dikahwinnya wali dengan kurang daripada 1,000. Tiba-tiba dia nikah juga, tapi nikah dengan kurang daripada 1,000. Maka sah nikahnya seorang, tapi dengan mahar mithil. Mahar mithil. Nombor 4 dia kata, yakni sah nikahnya seorang dengan mahar mithil jua. Adapun mahar musamma itu jadi fasid, kerana perempuan tersebut menyerahkan walinya untuk nikahkan dia dengan 1,000 dirham. Tiba-tiba dia kurangkan daripada 1,000 dirham, maka telah rosaklah dia punya mahar musamma. Maka wajiblah dia tu mahar mithil. Maka kata dia dalam Kashfun Niqab, kata musannif perempuan. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa perempuan yang dimaksudkan di sini bukannya semata-mata perempuan, bahkan dikaitkan dengan syarat rasyidah, cerdik dan tidak gila. Maknanya kalau orang tersebut, perempuan tersebut bodoh, bengong ataupun gila, tak bolehlah dia nak nikahkan perempuan ni. Mana perempuan yang mensyaratkan nikahkan wali dia dengan 1,000 dirham tu ialah perempuan yang rasyidah, perempuan yang reti lah dia panggil, tak gila dan tak bodoh, tak bengong. Kata musannif walinya, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa wali tersebut ialah wali yang selain mujbir. Sebab apa? Sebab wali mujbir boleh paksa nikah, tak tunggu pada izin daripada perempuan. Jadi ini seolah-olah macam izin daripada perempuan untuk seorang menikahkan dia dengan 1,000 dirham. Jadi ini kes pada selain wali mujbir. Kerana wali yang bukan mujbir perlu mendapat keizinan daripada perempuan jika hendak menikahkannya dengan seorang lelaki yang lain. Tapi kalau wali mujbir sungguh tak payah dah nak izin. Sunat saya minta izin dari sudut sah nikah walaupun tanpa izin. Yang kita kata kena izin tu kerana itu sunat saja minta izin, bukannya wajib minta izin. Kemudian kata mu'alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Kata musannif sah nikahnya dengan mahar mithil. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa perkara ini berlaku seperti mana terjadi pada kesemua sebab yang boleh merosakkan mahar. Mana apa? Semua benda yang boleh merosakkan mahar. Mana semua benda, kaedahnya ialah semua benda yang merosakkan mahar sah nikah, tapi wajib mahar mithil. Bukan itu sahaja, bahkan al-bud'. Ni bud'. Kita dah buat transliterasi yang betul dah tu. Al-bud' ba-da'in. Al-bud' apa dia? Iaitu farah itu gantiannya dengan perkara lain, merupakan perkara yang babitkan syarak. Jadi al-iwa al-bud' tu farash.
Jadi farah tu nak digantikan dengan apa? Dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain daripada mana? Daripada syarak. Jadi apa sesuatu yang lain itu? Akad nikah yang sah, mahar dan sebagainya. Itu iwad, ganti daripada kita bayar mahar, dapat buduk, dapat farah. Hak kawan tu dapat mahar, hak isteri dapat mahar, bahagian kita dapat farah dia. Oleh sebab itu dikembalikan kepada syarak untuk menghalalkan farah tersebut pada suami. Jadi syarak kata yang nak menghalalkan suami pegang ataupun jima dia dengan daripada farah dia itu macam mana? Dengan mahar mithil. Sekarang ni pada masalah rosak syarat ataupun pada masalah perempuan menyerahkan dirinya kepada bukan wali mujbir untuk menikahkan dia dengan kadar mahar tertentu, tiba-tiba dikurangkan mahar, maka hukum dia sah nikah tapi dia kena mahar mithil. Itu habis. Ada. Sebab apa? Sebab wali mujbir tu hak untuk terima nikah tu ialah, dulu kita kata wali mujbir hak untuk terima nikah ialah wali tu dan perempuan. Jadi perempuan tidak berhak menetap lah. Kalau mujbir kok. Kalau mujbir kok. Mana wali mujbir tu boleh tetapkan dia punya harga. Walaupun nanti milik perempuan lah. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hukum menyebut isi kahwin dalam akad. Baru nak masuk hukum dalam akad. Akad baru ni. Dan tiada disyaratkan sah nikahnya. Tak habis ya. Dalam nota kita tu tak habis lagi tu, ada lagi tu. Tajuk satu topik seterusnya ialah perempuan yang safihah. Bukan nama orang ni. Safihah ni bengong, lurus bendui. Gitulah. Memberikan keizinan pada walinya untuk menikahkannya dengan kadar mahar tertentu. Ni tadi dia kata tu. Kan Syekh Ibn Hajar kata syarat dia adalah perempuan rasyidah, perempuan yang cerdik, tidak bengong, tidak safihah, tidak safih, tidak bodoh lah. Jadi macam mana kalau orang bodoh pula? Syekh Ibn Hajar kami telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa seorang perempuan yang safihah apabila memberikan keizinan kepada walinya, yakni wali yang bukan mujbir, untuk menikahkannya dengan mahar kadar 1000 dirham, kemudian suami menerima pernikahan tersebut tanpa mahar yang diizinkan oleh perempuan tersebut untuk menikahinya, bahkan melebihi kadar mahar mithil, niscaya sah nikahnya tersebut dengan bayaran kadar mahar musamma. Pula dah. Jadi sekarang ni dia kata perempuan safihah ni memberi keizinan pada wali untuk nikahkan dia kadar RM1,000, 1000 dirham ataupun RM1,000 lah. Kemudian suami pun terimalah, aku terima nikahnya, tapi bukan mahar RM1,000, tapi mahar yang lebih daripada kadar mahar mithil. Mana mahar musamma RM1,000, yang suami akadkan ialah kadar mahar lebih daripada mahar mithil. Maka macam mana? Dia kata niscaya sah nikahnya tersebut dengan bayaran kadar mahar musamma, iaitu RM1,000 juga. Contoh kita buat kata orang safihah ni RM1,000 tu mahar musamma. Kemudian suami pula dia akadkan nikah dengan mahar mithil yang lebih daripada mahar mithil. Contoh kita kata mahar mithil RM1,200, dia kata RM1,500. Aku terima nikahnya dengan perempuan tersebut harga RM1,500 dirham tunai. Maka sah nikahnya? Sah. Tapi bayaran kadar dia ialah mahar musamma, iaitu RM1,000 dirham. Hal ini berlaku supaya tidak menjadi sia-sia dan pembaziran harta yang lebih daripada kadar tersebut. Tu. Jadi syarak mengambil titik beratkan berkaitan dengan pembaziran harta. Jadi macam mana kalau seseorang itu hantaran lebih-lebih? Macam mana seseorang itu bernikah tapi penggunaan duitnya itu melebihi daripada kadarnya? Itu tidak dituntut oleh syarak. Sebab tu illah ni kita perlu ambil supaya praktik yang di luar, yang selain pada masalah ni. Jadi sekarang masalah ni dia kata bayar mahar musamma apa? Illah dia ialah kerana supaya tak bazir, tak sia-sia beri kadar lebih daripada apa yang telah ditetapkan. Mana ada juga sumber pembaziran di situ, sedangkan kita dah maklum ni nak ibadat, nak nikah. Kalau nak ibadat pun syarak tidak bagi bazir, apatah lagi bab dunia. Jadi kalau nak menikah, permudahkanlah pernikahan, tak usahlah payah-payah. Kalau lelaki tu mampu bagi 2,000 sudahlah, janganlah tunggu suruh kahwin. Kumpul dulu 4,000, kumpul dulu 6,000, 10,000, tu menangguh-nangguhkan nikah. Tak elok untuk menangguh-nangguhkan nikah zaman sekarang ni.
zaman fasad, zaman maksiat. Jadi berapa ni orang lelaki tu ada, silalah terima, sami'na wa ata'na, sudah, berkat dan selamat. Kemudian namun begitu Syekh Muhammad Ramli dalam Nihayah dan Syekh Khatib dalam Mughni menyatakan bahawa suami tersebut wajib membayar mahar mithil juga, bukannya mahar musamma. Jadi khilaf. Mudah cerita, khilaf antara Syekh Hajar, Syekh Ramli, Syekh Khatib. Jadi kalau masalah safihah, okey, sekarang masalah safihah, dia kata, kamu wahai wali yang bukan mujbir, nikahkan aku dengan RM1,000. Lepas tu suami pun terima, tapi terima dengan qadar lebih pada mahar mithil. Jadi ada khilaf dua pandangan. Pandangan pertama, Syekh Ibn Hajar kata dia wajib bayar mahar musamma. Kerana apa? Kerana lebih daripada mahar mithil ni, lebih daripada RM1,000 lah. Biasanya mahar musamma lebih rendah daripada mahar mithil. Okey, biasanya begitu, tapi tak semesti begitu. Jadi dia kata berlaku pembaziran lah, sebab nak RM1,000 je, tiba-tiba kena bayar lebih RM1,000 lebih. Bazir situ. Kemudian satu lagi ialah Syekh Khatib dengan Syekh Ramli sama. Syekh Khatib ni guru dia Syekh Ramli. Guru pada guru dia Syekh Isa Zakat Ansari pun guru Syekh Khatib juga, dan guru Syekh Ramli. Depa pula pandangan kata mahar mithil juga, tak sah mahar musamma. Habis cerita. Kemudian perempuan yang rasyidah memberikan keizinan pada walinya untuk menikahkan dengan kadar mahar tertentu. Ini lebih kurang tadi tu. Jikalau seorang perempuan yang rasyidah memberikan keizinan kepada walinya untuk menikahkannya dengan seorang lelaki yang lain dengan kadar mahar 1,000 dirham, kemudian lelaki tersebut menerimanya pada akad dengan kadar yang kurang daripada kadar dirham yang diizinkan perempuan. Tadi lebih, ini kurang. Akan tetapi ia melebihi kadar mahar mithil. Okey. Sekarang ni perempuan rasyidah, dia suruh nikahkan RM1,000. Kemudian lelaki tersebut terima, tapi lelaki tersebut terima dalam keadaan kurang daripada harga yang RM1,000 tu. Tapi walaupun kurang, dia lebih pada kadar mahar mithil. Makna mahar musamma lebih tinggi pada mahar mithil. Mahar mithil dia lebih rendah daripada mahar musamma. Mahar musamma diletakkan oleh rasyidah ni, perempuan yang rasyidah, bukan nama orang tu. Perempuan yang cerdik tu RM1,000 dirham. Contoh mahar mithilnya ialah RM800. 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 Kemudian laki-laki ni nak bayar RM900. RM900 itu ialah jumlah yang kurang pada RM1,000 dan lebih pada mahar mithil. Maka macam mana? Syekh Ramli, Syekh Khatib Syibli, tiga-tiga tu sepakat wajib suami memberikan kadar mahar mithil. Tu sepakatlah. Jadi kalau perempuan yang rasyidah, dia nak RM1,000, tiba-tiba kawan tu nak bagi kurang, bayar kurang pula tapi melebihi mahar mithil. Contoh mahar mithil RM800, mahar musamma RM100, dia bayar RM900, maka wajib qadar bayar qadar mahar mithil, iaitu RM800 saja, kurang daripada mahar musamma yang ditetapkan oleh perempuan rasyidah tu. Okey, topik seterusnya, wali menyebutkan kadar mahar yang melebihi kadar mahar yang diizinkan oleh perempuan pula dah. Maknanya perempuan tersebut mensyaratkan RM1,000, tiba-tiba dia kata RM1,500. RM1,500 wali. Syekh Ibn Hajar telah menyebutkan dalam Tuhfah berkenaan masalah wali menyebutkan kadar mahar yang melebihi kadar yang diizinkan. Jikalau seorang wali menambahkan kadar mahar atas mahar yang telah diizinkan oleh pihak perempuan, niscaya sah nikahnya dengan kadar mahar yang lebih daripada kadar mahar yang diizinkan oleh perempuan tersebut. Mana? Sah nikah dalam keadaan boleh dia tu, wajib dia tu bayar kadar mahar yang ditetapkan wali yang lebih daripada perempuan tersebut tetapkan. Mana contoh perempuan tetap RM1,000, wali kata RM1,500, sah pernikahan dengan RM1,500. Kena wajib bayar RM1,500 lah. Oleh itu, pernikahan yang sah tersebut tidak akan menggunakan kadar mahar mithil untuk dibayar oleh suami pada isterinya. Fatwa ulama mengatakan bahawasanya wajib juga ke atas suami untuk membayar mahar kadar mahar mithil, bahkan wajib membayar kadar mahar yang diizinkan oleh pihak perempuan, serta tambahan kadar yang disebutkan itu dianggap sia-sia. Jadi pendapat ulama yang mengatakan, fatwa ulama yang mengatakan wajib suami ni bayar mahar mithil. Bahkan ada juga ulama mengatakan wajib bayar kepada pihak perempuan itu lebih daripada qadar yang disebutkan, iaitu lebih daripada RM1,000. Hak tu sia-sia. Fatwa tersebut sia-sia. Sebab apa? Kerana kadang-kadang diqasakkan sebagai al-muhabah. Al-muhabah iaitu memberikan sesuatu, ni istilah al-muhabah tu dia, iaitu memberikan sesuatu melebihi kadar yang sepatutnya dengan cara yang tidak betul. Itu perlu tilik semula. Pandangan ni perlu ditilik semula. Di fatwa ulama yang mengatakan wajib mahar mithil,
ataupun wajib memberikan kadar lebih daripada kadar musamma yang perempuan tu bagi. Jadi beliau menjawab, katanya hak ni ada perlu fihi nazar, perlu ditilik semula. Sebab apa? Boleh jadi kadang-kadang diqasakkan al-muhabah. Al-muhabah iaitu memberikan sesuatu kadar lebih yang tak sepatutnya dengan cara yang tak betul. Jadi antaranya cara tak betul ni iaitu perempuan tersebut wali tersebut memberikan penetapan yang lebih daripada harga mahar musamma. Maka diwajibkan mana? Diwajibkan ialah pada suami itu bayar lebih daripada kadar mahar musamma lah yang telah ditetapkan wali. Pernikahannya sah. Pernikahannya sah dan tidak akan menggunakan kadar mahar mithil. Lepas tu gunakan kadar mana? Kadar yang telah ditetapkan oleh wali. Maka fatwa ulama yang kata kena juga mahar mithil, ataupun fatwa ulama mengatakan kena bayar lebih sikit pada kadar mahar musamma yang telah ditetapkan oleh perempuan, itu tak diguna pakai. Kerana kadang-kadang dikosakkan ada muhabah, iaitu memberikan sesuatu melebihi kadar yang sepatutnya dengan cara yang tak betul. Kerana biasanya mahar mithil ni lebih mahal daripada kadar mahar musamma dan kadar yang telah ditetapkan oleh wali. Jadi dia kena bayar lebih yang tak sepatutnya, yang dengan cara yang tidak betul. Habis. Itu saja. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hukum menyebut isi kahwin dalam akad pula, dan tiada disyaratkan sah nikahnya seorang itu menyebutkan isi kahwin. Ingat tu? Tak syarat sah. Makna kalau tak sebut sah tapi kena mahar mithil, tu ya. Sah tapi kena mahar mithil, bukannya tak sah dak, sah tapi kenanya mahar mithil. Jadi dia kata tak sah menyebutkan isi kahwin. Benar tu? Tiada disyaratkan sah nikahnya itu menyebutkan isi kahwin, tidak. Tengok dalam Kasyfun Nikah kita, dalam Ad-Dalil Nasah telah menyatakan bahawa tidak disyaratkan perkara tersebut adalah kerana tertegaknya hujjah dan dalil atas sahnya pernikahan seseorang apabila seorang itu tidak menyebutkan kadar mahar tersebut. Dah sebut dalam dalil boleh seorang tu nikah tanpa ada disebutkan mahar. Tapi wajib mahar, wajib, tapi tak syarat sah. Kena faham tu. Maka jika tiada disebutnya seorang laki-laki ataupun wali tu, ataupun disebut yang dia buat kurungan, mana tidak ada dalam nuskah asal, ataupun disebut tu dalam Mishkat Musabih dengan sesuatu, tapi disebut tu dengan sesuatu yang majhul. Apa majhul? Nombor 6, yakni sesuatu yang tidak mengetahui rupa dan qadar dan umpamanya. Seperti kata wali, ku kahwinkan akan dikau akan anakku dengan mahar salah seorang dari hamba-Ku. Ini majhul. Maka sah nikah tetapi batal syarat dan batal mahar musamma. Maka wajib ketika itu mahar mithil. Jadi sama ada tak sebut langsung ataupun sebut tapi majhul, tak tahu benda apa qadar itu, maka sah nikahnya dan wajib mahar musamma. Kata muallif, kata musannif, jika tiada disebutnya, Imam Baijuri dalam kitab Hasyiah dia mengatakan jikalau tidak disebutkan sama sekali kadar mahar tersebut dalam akad nikah, niscaya sah pernikahannya menurut ijma' ulama. Mana tidak ada khilaf. Akan tetapi perbuatan tersebut membawa hukum makruh. Makruh. Jadi kalau wali kata aku nikahkan akad nikah dengan anakku Fatimah binti Muhammad, dia pun niat itu, tak disebut mahar, dia pun kata jawab aku terima nikahnya, maka hak ni makruh. Sah nikah makruh, kata Imam Bajuri. Jadi maksudnya disunatkan juga untuk seseorang sebut mahar dalam akad nikah walaupun tak syarat, tapi sunatlah. Kalau tinggal makruh. Kata musannif suatu yang majhul, iaitu seperti kuda atau salah seorang daripada dua hambanya. Jadi itu majhul. Kuda mana? Kuda tu kuda mana? Kuda yang berharga 400 ke 4,000 ke? Begitu juga jikalau wali dan suami menyebutkan mahar perkahwinan dengan arak, itu pun sama. Ni mana? Menyebut mahar dengan benda haram. Bila kata arak ni benda haram. Aku nikahkan akan nikah dengan mas kahwinnya arak 4 botol. Maka sah nikah tapi batal syarat. Tapi batal batal mahar musamma, kena mahar mithil. Ataupun sesuatu yang dicuri, senang cerita benda haram.
dan dirompok, maka sah pernikahannya, akan tetapi diwajibkan mahar mithil. Intaha ad-dalil nas-sah. Kata musannif wajib mahar mithil, hanya sahaja tidak sama sekali disyaratkan untuk menyebutkan mahar supaya pernikahannya itu sah adalah kerana mahar perkahwinan bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Sebab tu dia bukan syarat sah, sebab dia bukan rukun. Hal ini berbeza dengan harga dalam jual beli. Apabila seseorang tidak menyebutkan harganya, sebab jual beli itu ialah syarat sah untuk jual beli, rukun jual beli, kena tahu harga. Beza dengan nikah, tidak disebutkan harga pun tak apa. Jikalau seseorang tidak menyebutkan harga barangan yang dijual tersebut, maka batallah akad jual beli yang dilaksanakan tu dalam muamalat. Hal ini berlaku kerana harga dalam jual beli itu merupakan satu rukun daripada beberapa rukun jual beli. Intaha ad-dalilun nas-sah. Selesai. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, suami mewakilkan pada menerima nikahnya. Mana ni dalam bab wakalah pula, iaitu suami bukan yang menerima akad nikah, tapi wakil dia wakilkan. Contoh dalam bab Covid dulu, sepatutnya dalam Covid dulu tu tak payahlah kahwin jauh-jauh, cukup wakil saja. Menggunakan mazhab Syafi'i, wakil kepada orang pejabat agama yang fiqh tu, belah pengantin lelaki, belah pengantin perempuan nikah. Boleh. Ni sekarang kita bincang suami mewakilkan orang lain untuk terima nikahnya. Dan disyaratkan bagi sah nikah itu bahawa disandarkan oleh muta'aqidan itu kepada suaminya, suami seorang itu. Al-muta'aqidan dua orang berakad lah. Disandarkan oleh muta'aqidan itu kepada suaminya itu. Apa dia? Nombor satu, yakni dengan bahawa wali itu menyebut pada ijab akan nama bakal suami anaknya. Seperti berkata, wali ku kahwinkan anakku si Fatimah akan si Zaid bin Abdul Rahman. Tu disandar pada suami. Siapa yang nak kahwin? Yang berwakilkan dikau. Jadi apa nama tu? Dua orang berakad, orang yang berakad yang kena wakil ni dia kena sebut nama suami tu. Tu contoh dia, ku kahwinkan anakku si Fatimah akan si Zaid bin Abdul Rahman yang berwakilkan dikau. Tu. Manakala wakil pula menerima dengan menyebut lafaz baginya pada ketika qabul. Contoh, ku terima nikahnya anakku si ku terima nikahnya Fatimah binti Zaid. Aku terima nikahnya Fatimah bagi Zaid. Gitu contoh. Mana kalau orang yang menerima, yang wakil, dia kena kata bagilah. Aku terima nikahnya Fatimah binti Muhammad bagi Zaid bin Abdul Rahman ini. Nokta. Kalau wakil wali pula, wakil wali kena gini, ku kahwinkan anakku si Fatimah akan si Zaid bin Abdul Rahman yang berwakilkan dikau. Itu pada ketika qabul habis, supaya menjadi tanda bahawa beliau adalah wakil, bukan suami. Dia wakil saja, bukan suami. Jadi wali berkata, aku kahwinkan anakku si Fatimah akan si Zaid bin Abdul Rahman yang berwakilkan dikau. Ni wali bukan wakil ni. Wali nak menikahkan suami, tapi suami pakai wakil. Jadi macam mana wali punya sirah nak akadkan nikah pada wakil suami ni? Ni akad nikah dia. Ku kahwinkan anakku si Fatimah akan si Zaid bin Abdul Rahman yang berwakilkan dikau. Dikau ni yang wakil suami lah. Lepas tu dia pun jawab, aku terima nikahnya akan si Fatimah itu bagi Zaid Abdul Rahman. Gitu. Dia kata bagi. Okey, habis. Tengok kitab musannif kita, suami mewakilkan orang lain untuk menerima nikahnya. Kata musannif kepada suaminya, iaitu jikalau suami tersebut mewakilkan seorang lain untuk menerima pernikahan tersebut melalui qabul. Itu contohlah, itu pada suami. Okey, habis. Maka berkata wali itu baginya, bagi suami, ku kahwinkan anakku si Fatimah. Baginya bagi wakil, ku kahwinkan anakku si Fatimah akan si Anu yang berwakilkan dikau wakil tu. Maka jawab wakil itu, ku terimalah nikahnya itu baginya. Bagi siapa? Bagi yang Zaid tu, contohnya. Tu nombor dua, kata maka tidak sah akad itu sekiranya tidak sebut lafaz baginya, kerana terkandung makna kinayah. Jadi kalau dia tak kata baginya, dia kata ku terimalah nikahnya, tu kinayah, tidak sarih. Nikahnya siapa? Aku suruh Zaid yang nikah, bukan mu. Tu.
Jadi berlakunya kinayah di situ. Tengok kata musannif dalam Kashfun Niqab, baginya dalam ad-dalil nassah telah menyatakan bahawa jikalau wakil bagi suami tersebut meninggalkan perkataan ataupun tidak menyebutkan perkataan baginya, niscaya tidak sah sama sekali pernikahan tersebut, seperti mana tidak sahnya pernikahan apabila suami menyebut aku terima sahaja pada mengkabulkan akad nikah tanpa menyebutkan akad nikahnya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni dan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah telah menjelaskan bahawa perkataan maka berkata wali itu kadang-kadang seolah-olah memberi faham kepada tidak bolehnya sirah qabul daripada wakil suami, didahulukan atas ijab wali. Faham tak? Dulu kita bahas dulu ijab dulu, qabul kemudian, ataupun qabul dulu ijab kemudian, dua-dua boleh. Jadi ibarat maka berkata wali seolah-olah macam wakil bagi suami itu tak boleh ijab qabul dulu, tak boleh mengucapkan qabul dulu kemudian ijab. Bahkan sepatutnya kena ijab dulu baru qabul, seolah-olah beri faham gitu. Namun begitu zahir kefahaman tersebut adalah tidak tepat. Bahkan Imam Nawawi telah menyebutkan dalam Raudhah bahawa harus berbuat sedemikian. Makna wakil suami itu yang sebut qabul dulu, barulah wali sebut ijab, boleh juga. Oleh demikian, jikalau wakil suami mendahulukan lafaz qabul seperti katanya aku terima nikah Fatimah binti Muhammad bagi si Zahid bin Ahmad ni, dan wali pun berkata aku nikahkannya bagi lelaki tersebut, maka sah nikahannya, tak ada masalah. Habis. Dan jika rehat kejap, ada soalan? Allah benar ini. Kalau kita sebut mahal mengangkat, jadi memang kena mahal mesin. Mahal mesin. Wajib mahal mesin, sah akad nikah. Tu ya kaedah dia. Kalau rosak mahal je, mahal mesti lalu. Bahkan Imam Nawawi telah menyebutkan dalam Raudhah bahawa harus lambat ni. Ada soalan? Online. 6 orang. Makin berkurangan orang. Apa benda bahang. Jilid 2 lah tu. Bila nak habis tau. Awak ganok. Nak sabar lah. Aduh, pok-pok ni pun tak nak mari. Aduh, letih marathon tu. Terguring semua. Apa ni. Tu pun letih juga. Kita tak letih. Kita yang patut letih. Dan soalan online? Untuk menikahkan dia dengan kadar mahar tertentu, tiba-tiba dikurangkan mahar, maka hukum dia nikah. Apa yang lambat ni? Oh cepat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Tak ni. Dia buat poster gini. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Teruk betul ni. Jemput belaka dia. Bawa lah dan biasakan anak-anak cucu-cucu berada dalam tamat ilmu membawa ketenangan dan rahmat. Oh parut Ustaz Mizi. Patut ambil gambar petang tadi. Punya gini. Aduh lah parut ni. Hei. Qala. Gambar tak ada orang pun. 4 bih ni. 20 muka surat sehari. Tak lebih. Ini nombor surat sebelah dah. Kejap je. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mana orang tadi? Dan jika ada yang menerima itu wali kanak-kanak atau wali yang gila, maka hukumnya seperti wakil dahulu jua. Dan jika ada yang menerima itu wali kanak-kanak, mana menerima akad nikah, mana seolah-olah kalau wali kanak-kanak ni, makna kanak-kanak tu suami kecil lah. Jadi kanak-kanak tu tak boleh terima akad nikah. Siapa yang kena terima? Wali dia, pak dia lah. Ataupun wali orang gila nak menikah, orang gila nak jadi suami dia.
Jadi siapa yang kena terima? Wali dia juga. Maka macam mana? Jika yang menerima tu wali kanak-kanak adalah wali orang gila, bukannya diri dia pada sendiri, maka hukumnya, hukum jadi wali tu jadi apa? Hukum terima tu seperti wakil dahulu jua. Tengok nombor 3, yakni wali bagi kanak-kanak atau wali bagi anak laki-laki yang gila. Nombor 4, yakni disyaratkan sandar dalam akadnya itu pada suami kanak-kanak itu atau suami gila itu. Macam tadi lah. Mana kena sebutlah nama tu. Aku terima nikahnya akan Fatimah bagi Zaid bin Muhammad. Zaid Muhammad tu kalau kanak-kanak ataupun orang gila, kena sebut nama sama je. Nombor 3 tu kata musannif wali kanak-kanak. Perkara yang dikehendaki dengan wali kanak-kanak di sini ialah bapa dan datuknya. Oleh itu wali di sini bukan bermaksud mana-mana wali yang selain daripada bapa atau datuknya. Dah kalau meninggal, baru ikut tertib tu lah. Tertib tu akan datang lah, tertib wali. Intaha dalil nasah. Kata musannif maka hukumnya iaitu dari sudut lafaz yang kedua daripada wali kanak-kanak atau orang gila dan wali perempuan tersebut. Hukumnya sama macam dulu. Kata musannif habis, selesai. Dikata oleh wali perempuan itu, ku kahwinkan si Fatimah daripada anakmu si Anu. Maka jawabnya wali kanak-kanak atau wali orang gila tu, ku terimalah nikahnya itu baginya, bagi orang tersebut, bagi anak dia tu lah. Nombor 5, kata wali kanak-kanak atau wali bagi yang gila tersebut. Tu nya tu, baliknya tu. Nombor 6, disyaratkan sebut dalam akad lafaz baginya. Jika tidak sebut maka batallah akad itu, macam kita telah bahas tadi. Tengok kasfun nikah, kata musannif baginya, yakni ataupun anakku yang tersebut itu, boleh. Mana dia kata aku terimalah nikahnya itu bagi anakku yang tersebut itu, boleh juga. Maka jikalau wali kanak-kanak ataupun wali orang gila tersebut membuang ungkapan baginya ataupun anakku yang tersebut itu, niscaya tidak sah sama sekali pernikahannya, meskipun wali kanak-kanak atau wali orang gila tersebut meniatkannya. Walaupun niat baginya bagi anakku, tapi tak sebut, tak boleh, kena sebut. Hal ini berlaku kerana para saksi akad perkahwinan tidak dapat meneliti dan melihat niat yang berada dalam hati wali kanak-kanak ataupun wali orang gila tersebut. Dia panggil ittila'un niyah. Tidak boleh orang lain ittila'un niyah, mutala'ah ataupun meneliti dalam hati dia, tak boleh dah. Habis. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, lafaz akad apabila wali zaujah yang wakil. Lafaz akad apabila wali zaujah yang wakil. Dan jika berwakil wali perempuan itu bagi seorang. Lafaz akad apabila wali zaujah yang wakil. Mana wali perempuan tu menyuruh orang lain wakilkan dia untuk nikahkan anak dia. Tu. Sekarang lah berwakilkan akan nikah. Dan jika berwakil oleh wali perempuan itu bagi seorang, maka berkata ia seorang, ia wakil, ia seorang lah. Tu kata nombor 1 berkata wakil. Ku kahwinkan dikau si Anu anak si Anu. Maka jawab orang yang terima, aku terimalah nikahnya. Jadi sirah bagi orang yang mewakilkan wali zaujahnya begini. Ku kahwinkan dikau si Anu anak si Anu. Mana bukan anakku lah, anak si Anu bin si Anu. Maka jawabnya nombor 2, jawab suami pada qabul. Okey, habis, selesai. Dan tiada disyaratkan menyebut ia wakil tu wakil. Tak syarat wakil tu sebut dia ni wakil. Nombor 3, tidak disyaratkan wakil itu menyebut lafaz wakil dalam akad, seperti katanya ku kahwinkan dikau si Anu anak si Anu yang berwakil wali bapaknya akan daku. Yang orang Melayu buat ni. Mana tak syarat, mana tak sebut pun tak apa. Yang kata tak sah pula, sah. Tak salah, tak syarat. Orang wali zaujah yang mewakilkan orang lain untuk menikahkan anak dia, tidak syarat sebut berwakilkan wali bapaknya akan daku. Cukup kata aku kahwinkan dikau si Anu anak si Anu. Mana kita wakil orang lah. Tu. Melainkan jika tiada ketahui oleh 2 syahid, baru disebut. Ni mungkin nak berhati-hatilah. Ihtiyat. Jadi 2 syahid, 2 saksi kata apa? 2 saksi tak tahu siapa yang dia wakil ni. Dia pun sebut wakilkan bapa akan daku dan sebagainya, barulah disebutkan. Dan juga suami tak tahu. Tu Wallahul muwaffiqu bis-shawab. Bermula Allah itulah yang memberi taufik pada yang betul. Tengok kita ni lafaz akad pernikahan apabila wali bagi isteri yang mewakilkan orang lain dan suami. Syekh Ibn Hajar telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa jikalau 2 orang saksi ataupun salah seorang daripada 2 saksi ataupun suami tidak mengetahui bahawa wali tersebut mewakilkan orang lain untuk melafazkan akad nikah, maka mesti orang yang diwakilkan wali tersebut menyebutkan dirinya sebagai wali dalam akad pernikahannya tersebut. Habis.
peringatan. Menyebutkan dengan jelas bahawa seseorang itu telah menjadi wakil bagi suami ataupun wakil bagi perempuan bukan merupakan syarat sah pernikahan. Menyebutkan dengan jelas bahawa seorang tu telah menjadi wakil bagi suami ataupun wakil bagi perempuan bukan merupakan syarat sah pernikahan. Bahkan ia hanya syarat untuk memberikan orang tersebut tasarruf akad nikah tersebut, bukan selainnya. Jadi dia kata, kalau kata berwakil wali ni bukan syarat sah nikah. Cuma syarat mana? Syarat untuk dia tasarruf ni menguruskan akad nikah, untuk dia go on dengan akad nikah, baru dia kata aku ni wakil sekian-sekian. Tapi untuk sah nikah tidak. Kalau dah tahu selesai. Siapa dia ni, wakil siapa, wakil kepada Tuhan, selesai. Kalau tak tahu baru sebut. Dah kalau sebut tu untuk apa? Syarat untuk tasarruf akad nikah, untuk menguruskan akad nikah tu, baru sebut. Maka tubiklah 4 masalah berkaitan sirah akad nikah antara wali pihak perempuan dan wakil wali. Antara wali pihak perempuan dan wakil wali ada 4 masalah. Pertama, jikalau wali tersebut, wali pihak perempuan berkata kepada wakil pihak lelaki, wali berkata pada wakil pihak lelaki, kata apa? Aku nikahkan anak perempuanku akan orang yang engkau wakilkan, akan engkau orang yang wakilkan, iaitu Zaid bin Muhammad. Kemudian wakil lelaki menjawab, aku terima nikahnya baginya, niscaya sah pernikahan tersebut bagi orang yang wakilnya, iaitu Zaid bin Muhammad. Okey, sah. Nombor 2, jikalau wali tersebut berkata pada wakil pihak lelaki, aku nikahkan engkau, orang yang wakil itu, akan anak perempuanku. Kemudian wakil wali menjawab, wakil wali, jikalau wali perempuan tersebut berkata kepada wakil pihak lelaki, silap tu jikalau wali perempuan tersebut berkata pada wakil pihak lelaki, aku nikahkan engkau akan anak perempuanku. Dia kata akan engkau tu wakil. Tadi hak nombor 1 dia kata, aku nikahkan anak perempuanku dengan orang yang engkau wakilkan. Siapa? Zaid bin Muhammad. Yang nombor 2 ni, aku nikahkan akan dikau. Padahal nak nikahnya Zaid bin Muhammad. Dia kata ke wakil itu sendiri. Kemudian wakil, bukan wakil wali wakil lelaki menjawab, aku terima nikahnya, ni saya sah pernikahan tersebut bagi wakil Zaid bin Muhammad, bukan lagi Zaid bin Muhammad itu sendiri. Pagak ni. Bahaya. Nombor 3, jikalau wali pihak perempuan tersebut berkata, aku nikahkan anak perempuanku daripada engkau. Kemudian wakil pihak lelaki tersebut berkata, aku terima nikahnya baginya. Yang ketiga pula dia kata, aku nikahkan anak perempuanku daripada engkau. Mana nak nikahkan wakil tu, tapi wakil dia jawab baginya Zaid, bukan bagi aku. Maka tak sah nikahannya, sebab tidak tawafuk, tidak muafakat pada orang yang ijab dan qabul. Orang ijab nak nikahkan wakil ni, orang wakil kata terima pihak yang satu lagi, tak sah, tidak muafakat. Yang keempat, jikalau wakil perempuan tersebut, jikalau wali perempuan tersebut kata, aku nikahkan anak perempuan aku daripada Muhammad bin Zaid, mana yang wakil tu lah, yang diwakilkan tu. Kemudian wakil pihak lelaki mengatakan, aku terima nikahnya sahaja, ataupun aku terima nikahnya bagiku, yakni bagi wakil Zaid bin Muhammad, bagiku lah, aku sendiri. Ni saya tak sah juga pernikahan, tak sah juga. Jadi 4 masalah berkaitan dengan wali perempuan mengakadkan wakil bagi lelaki. 2 sah, 2 tak sah. Boleh try lah ni. Kemudian topik yang seterusnya, disyaratkan sebutan nama orang yang diwakilkan dalam akad nikah. Imam Al-Imrani rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Bayan Syarah Al-Muhadzab bahawa hanya sahaja disyaratkan penamaan orang yang diwakilkannya pada ijab dan qabul akad nikah. Disyaratkan. Orang sebut Zaid bin Muhammad, siapa yang dia wakil tu. Hal ini berlaku kerana pernikahan itu tidak berpindah milik padanya, yakni seorang lelaki tidak harus bahawa dia berkahwin dengan seorang perempuan kemudian berpindah pernikahannya itu daripada orang yang mewakilinya kepada orang yang diwakilinya. Mana? Sekarang dia kata, kalau kamu nak jadi wakil suami, kamu kena sebut nama orang yang kamu wakil. Sebab apa? Sebab pernikahan ni bukan boleh pindah milik. Pindah milik di sana, contoh kita kata, contohlah wakil ni sebut gini, wali sebut gini, aku nikahkan akan nikah dengan anakku Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwinnya yang tersebut itu. Okay? Dia nikahkan wakil tersebut. Dia nikahkan wakil tersebut. Kemudian wakil dia pun cakap, aku terima nikahnya. Okey, dia dapatlah nikah tu. Dia dapat milik nikah tu. Kemudian boleh tak dia pindah pernikahan tu ke orang lain? Tak boleh. Tidak boleh.
Jadi sebab itu dia kena sebut nama wakil pada siapa, baru sah. Tak boleh pindah milik, tak boleh. Perkara berbeza dengan pemilihan. Perkara ini bukan perkara berbeza. Perkara ini berbeza dengan pemilikan harta, dengan sekira-kira bahawa harus seorang lelaki memiliki suatu perkara kemudian dipindahkannya daripadanya ke orang lain. Oleh sebab itu dalam berjual beli tidak wajib menyebutkan nama orang yang diwakilinya. Beza kalau kita wakil. Contoh kita kata apa? Contoh kita suruh orang pergi beli sayur. Okey, orang tu wakil kita lah. Jadi wajib dah kita kata aku wakilkan Ahmad bin Muhammad ni daripada untuk beli sayur ni. Tak payah. Okey, kamu beli. Okey, belilah. Okey, dapat sayur tu milik kita, milik wakil tu. Kemudian boleh tak pindah milik sayur tu ke orang lain? Boleh, tak ada masalah. Beza dengan nikah. Nikah kalau sah kita nikah, kita lah yang sah, tak boleh pindah milik pada orang lain. Tak boleh. Jadi beza farak antara orang nikah dan antara jual beli. Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam Al-Ashab Asy-Syafi'iyah, telah menyatakan bahawa Al-Ashab Syafi'iyah telah berkata, jikalau seorang lelaki berkata pada lelaki lain, aku wakilkan engkau bahawa engkau nikahkan anak perempuanku daripada Zaid bin Muhammad. Seorang lelaki berkata pada lelaki lain, aku wakilkan engkau bahawa engkau nikahkan anak perempuanku. Mana? Wali perempuan mewakilkan orang lain. Aku wakilkan engkau bahawa engkau nikahkan anak perempuanku daripada Zaid bin Muhammad, umpamanya. Kemudian orang yang mewakili itu menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki melalui wakil lelaki tersebut, maka sah pernikahannya. Ni wakil dengan wakil. Ni wakil dengan wakil, sah tak sah? Wali dengan wakil, sah tak sah? Wakil wali dengan suami, sah tak sah? Wakil dengan wakil, sah juga. Asalkan wakil, bukan pindah milik, wakil. Hal ini berlaku adalah kerana pada hakikatnya wakil wali pihak perempuan tersebut sedangkan menikahkan, sudah. Hal ini berlaku adalah kerana pada hakikatnya wakil wali pihak perempuan tersebut sedang menikahkan, bukan sedangkan menikahkan, sedang menikahkan Zaid bin Muhammad. Hakikatnya wakil wali pihak perempuan, kalau dia itu mengakad nikahkan dan wakil lelaki yang jawab, hakikatnya bukan dia menikahkan wakil lelaki, dia menikahkan orang yang diwakilinya. Itu wakil. Jadi sah wali mengakadkan wakil lelaki, wakil wali mengakad nikahkan suami, ataupun dua-dua pakai wakil, sah berlaku. Okay. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Asy-syahidani, nombor 2. Rukun kedua dah. Rukun kedua dah. Selesai. Nak tengok muka. Syahidan pula, baru masuk 2 saksi. 2 saksi dalam pernikahan. Asy-syahidan, bermula rukun yang kedua daripada 5 rukun itu 2 syahid, 2 saksi. Tengok kata dia rukun yang kedua 2 orang saksi. Kata musannif 2 syahid. Imam Al-Imrani rahimahullah telah menyatakan dalam kitabnya iaitu Al-Bayan Syarah Al-Muhadzab bahawa tidak sah pernikahan melainkan dengan kehadiran 2 orang saksi yang lelaki, lagi pula yang adil. Jadi syarat untuk saksi ni mestilah lelaki dan adil. Adil ni cukup besar syarat dia. Saya akan bahas. Dia tu tidak fasik, tidak buat dosa kecil secara berterusan, tidak buat dosa besar walaupun sekali, tidak jatuh muru'ah. Dia itu ada pendengaran, ada penglihatan, boleh tutur, boleh cakap, macam-macam, tak pernah bohong, macam. Riwayatkan pandangan sebegini, begini mana? 2 orang saksi, laki lagi pula adil ni, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Al-Hasan Al-Basri, Ibn Al-Musayyib, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i dan Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Mana banyak. Adapun pandangan Sayyidina Abdullah bin Umar, Ibn Zubair, Abdul Rahman bin Mahdi, Syekh Daud Al-Zahiri dan selainnya radhiyallahu ta'ala anhum menyatakan bahawa pernikahan itu tidak memerlukan bersaksi. Ini juga sebahagian pandangan mazhab Maliki. Betul dia kata demikian juga disyaratkan oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, akan tetapi beliau mengatakan bahawa disyaratkan pernikahan tersebut tidak sampai ke tahap tersembunyi daripada orang lain. Jadi dia kata demikian juga disyaratkan oleh Imam Malik, disyaratkan, patutnya tidak disyarat. Tidak disyarat tu gugur.
Imam Malik tak syarat juga tu. Demikian juga tidak disyaratkan oleh Imam Malik, yakni tidak disyaratkan ada saksi pernikahan. Akan tetapi beliau mengatakan bahawa disyaratkan pernikahan tersebut tidak sampai ke tahap tersembunyi. Mazhab Hanafi tak payah wali, mazhab Maliki tak payah saksi. Tapi walaupun tak payah saksi, pernikahan tu perlu tersebar. Mana orang tahu dia kahwin, tu je. Tak sampai tahap sembunyi sungguh. Tu Maka jika sampai ke tahap tersembunyinya pernikahan tersebut daripada pengetahuan orang lain, maka tidak sah sama sekali pernikahan tersebut menurut mazhab Maliki, meskipun terdapat banyaknya saksi. Tu mazhab Maliki, sebab tu dia tidak syaratkan saksi. Mesti dia kena heboh-heboh kan, jangan tersembunyi. Walaupun banyak saksi tapi tersembunyi tak sah juga, dia kata Imam Malik. Pandangan sebegini turut juga disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Adapun pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala menyatakan bahawa disyaratkan pada pernikahan tersebut saksi. Imam Abu Hanifah kena saksi. Namun begitu saksi yang disyaratkan oleh beliau Imam Abu Hanifah berlainan daripada mazhab lain, iaitu sah pernikahan dengan dua orang saksi lelaki yang fasik. Imam Abu Hanifah pula kata, okey, dua orang lelaki. Okey, dia kata dua orang lelaki, tapi tak syarat adil, fasik pun boleh. Ataupun dua orang lelaki yang merupakan musuhnya. Tu pun boleh juga mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah lebih luas sikitlah dalam bab ni. Jadi untuk lelaki fasik, mazhab Hanafi sah. Bukan itu sahaja, bahkan beliau berpandangan bahawa sah di pernikahan seorang dengan bersaksikan oleh dua orang perempuan. Pula dah. Dan seorang laki-laki. Yang ni macam bab hutang pula. Mana Imam Abu Hanifah kata boleh juga perempuan jadi saksi, tapi syarat dua orang dengan seorang lelaki, kerana dua orang perempuan bersamaan dengan satu lelaki. Jadi bila dua orang lelaki disyaratkan, maka kalau satu lelaki tak ada, diganti dua orang perempuan. Dalil mazhab Syafi'i menyatakan bahawa disyaratkan sahnya pernikahan tersebut dengan dua orang saksi ialah hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Imran bin Husain dari bahawa Nabi SAW telah bersabda, tiada sama sekali pernikahan melainkan dengan seorang wali perempuan dan dua orang saksi yang lelaki. Ini jelas dalil dia. Tambah lagi Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha telah meriwayatkan daripada Nabi SAW, Nabi SAW telah bersabda, setiap pernikahan yang tidak dihadiri sama sekali 4 orang ini, maka pernikahannya ini tidak berlaku. Mana 4 orang? Iaitu orang yang meminang, iaitu suamilah, wali perempuan dan 2 orang saksi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu tak ada anhu, patut anhuma lah, telah meriwayatkan juga daripada Nabi SAW bahawa baginda sabda, tiada pernikahan sama sekali melainkan seorang wali yang mursyid dan 2 orang lelaki saksi yang adil. Ni dalil yang jelas dalam mazhab Syafi'i menolak pandangan-pandangan mengatakan saksi fasik tu boleh dan sebagainya. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhin Minhaj bahawa tidak disyaratkan dalam mazhab Syafi'i mengiklankan perkahwinan, bahkan hanya sunat sahaja. Jadi mengiklankan perkahwinan sunat. Dalam mazhab Maliki syarat sah nikahan. Begitu juga sunat menghadirkan beberapa orang daripada orang soleh sebagai tambahan kepada 2 orang lelaki saksi tu. Macam kita kena ajak tok guru, orang soleh, ustaz dan sebagainya. Hal ini berbeza dengan Imam Malik rahimahullah yang mensyaratkan iklan dan tidak berlakunya sembunyi pernikahan daripada orang lain tanpa dikaitkan supaya dihadirkan saksi pernikahan. Adapun Syekh Imam Ibn Hazm mazhab Zahiri rahimahullah taala mensyaratkan salah satu daripada 2, iaitu sama ada mengiklankan pernikahan dengan sekira-kira tidak dikira sebagai menyembunyikan pernikahan atau mendatangkan saksi. Jadi ada 3 mazhab sini. Mazhab Syafi'i tidak sunat tidak syarat iklan, bahkan sunat dan sah nikah dengan 2 orang saksi. Mazhab Maliki pula tak syarat saksi asalkan pernikahannya diiklankan. Walaupun banyak saksi tapi pernikahan tidak diiklankan, tidak sah juga. Mazhab Zahiri pula boleh pilih antara 2 tu, sama ada untuk pilih ada saksi 2 orang ataupun mensyaratkan iklan. Habis. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhin Minhaj bahawa tidak sahnya pernikahan seseorang melainkan dengan 2 orang saksi lelaki, sama ada lakinya, isterinya itu orang Islam ataupun kafir zimmi. Kata apa? Tidak sahnya pernikahan melainkan dengan 2 orang saksi lelaki, sama ada isterinya itu orang Islam ataupun kafir zimmi. Ini akan datanglah perbahasan bernikah dengan kafir zimmi, boleh ataupun tidak. Kita tak bahas inilah, panjang bahasannya.
Nanti akan bahas sekali ahli kitab kita boleh nikah ataupun tidak. Zimmi ni kita boleh nikah ataupun tidak. Tu ya, 3 orang ni ya kita ada bahas. Ahli kitab Yahudi, ahli kitab Nasrani dan Zimmi. Ni saja yang akan dibahaskan boleh nikah ataupun tidak. Adapun kafir musyrik atau khilaf, tidak ada khilaf, boleh nikah. Tak boleh nikah. Syekh Muhammad Al-Khatib Syrbini dalam Mughni dan Syekh Ibn Mulaqin dalam Umdah telah menjelaskan bahawa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengibaratkan dalam kitabnya Al-Minhaj dengan hadir 2 orang saksi, supaya memberikan kefahaman bahawa tiada perbezaan sama sekali sama ada 2 orang saksi tersebut memang sengaja hadir dalam majlis pernikahan ataupun kebetulan hadir kedua-duanya dalam majlis pernikahan. Jadi ibarat Imam Nawawi kata hadir 2 orang saksi bermaksud sama ada dia qasad nak hadir ataupun terhadir. Terhadir pun ada juga. Begitu juga memberi faham bahawa hadirnya 2 orang saksi dan mendengar oleh kedua-duanya akan akad nikah itu menyebabkan sahnya suatu pernikahan, meskipun mereka berdua tidak mendengar sama sekali mahar yang disebutkan oleh suami. Tu kata apa? Kata dalam kitab Umdah dan juga Mughni. Yang memberi faham kata hadir 2 orang saksi dan mendengar oleh kedua-duanya akan akad nikah itu menyebabkan sahnya pernikahan walaupun tak dengar mahar yang disebutkan. Mahar tak syarat. Dan syaratnya qabil tu dengan aku nikahkan tu saja. Kemudian habis dah. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun 2 syahid, 2 rukun, 2 saksi itu rukun, yakni tiada sah nikahnya seorang melainkan dengan hadir keduanya. Kedua mana? Kedua saksi. Sebab apa illah bagi kena hadir? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dhalika fahuwa batilun. Tu hadis dalam Sahih Ibn Hibban, isnadnya hasan, sanadnya hasan. Tiada sah nikah itu melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil keduanya. Dan barang yang ada nikah atas lain daripada demikian itu, demikian 2 saksi dan 1 wali, mana kalau pernikahan itu berlaku selain daripada seorang wali ada 2 orang saksi, maka iaitu pernikahan tu batil. Nombor 5, yakni mana-mana nikah yang lain daripada nikah dengan ada wali dan 2 saksi, dengan bahawa berkahwin dengan ketiadaan wali dan 2 saksi, maka tidak sah nikah itu. Jelas. Bila faham ada rukun itu 2 saksi, maka apakah syarat-syarat 2 saksi? Panjang ni. Syarat yang pertama, dia ada berapa syarat? Dia ada 9 syarat nak jadi saksi. Panjang sangat-sangat gila-gila. Syarat yang pertamanya, maka disyaratkan padanya pada saksi itu bahawa ada keduanya saksi itu aqil lagi baligh. Tengok kasyfun niqab, syarat dia akil baligh. Hal ini berlaku kerana orang yang selain daripada kedua akil baligh bukan merupakan ahli dalam memberikan penyaksian. Jadi aqil dan baligh itu dia panggil ahlu asy-syahadah. Mana kalau budak-budak dia bukan ahlu asy-syahadah. Sebab tu dia tidak boleh sah tengok anak bulan, sebab dia bukan ahlu syahadah, budak-budak. Tapi kalau dia tengok anak bulan, kita membenarkan dia, itu wajib puasa atas kita lah, seperti mana ma'ruf dalam bab puasa. Kemudian laki-laki, kata musannif lelaki. Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa tidak sah pernikahan seorang jikalau yang memberikan penyaksian dalam pernikahan tersebut ialah seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Ini menurut mazhab Hanafi. Ataupun 4 orang perempuan, mana 2 orang pun ganti seorang. Jadi 4 pun tidak sah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syrbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa tidak sah pernikahan daripada penyaksian mereka yang tersebut adalah disebabkan tidak sabit sesuatu perkara dengan hanya berdasarkan perkataan orang perempuan. Sorry to say lah perempuan. Sorry to say lah, tidak boleh percaya cakap perempuan dalam bab ni, dalam bab syahadah saja. Bukan tak percaya langsung. Dalam bab riwayat percaya, dia ada adlus syahadah, dia ada adlul riwayah. Adlul riwayah sah, tak ada masalah. Adlus syahadah tak boleh. Sorry to say. Tu illah dia. Ni illah kena ambil ni. Illah dia apa dia? Kerana tak sabit satu benda tu kalau hanya berdasarkan perkataan seorang perempuan. Boleh lagi kita kaji lagi lah. Sebab apa tak sabit boleh kaji lagi lah. Siapa orang perempuan ni. Ini berbeza dengan pandangan Imam Abu Hanifah tadi dan Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala, bahawa sah pernikahan seseorang dengan penyaksian daripada seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Bila faham kata seorang lelaki 2 orang perempuan sah, maka 4 orang perempuan pun sah, kerana 2 orang perempuan tu menggantikan lelaki-lelaki. Tapi itu bukan mazhab
mazhab Syafi'i. Syekh Abu Ubaidah rahimahullah taala telah meriwayatkan daripada Imam Az-Zuhri Az-Zahri dalam kitab Al-Amwal bahawa telah berlalu setahun daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak harus para perempuan menjadi saksi dalam hukuman hudud, nikah dan talak. Sejak zaman Nabi, selepas daripada zaman Nabi. Adapun khuntha hukumnya adalah seperti mana perempuan. Al-hukmu hukmul khuntha kal mar'ah ghaliban. Oleh itu khuntha juga tidak boleh menjadi saksi dalam hukuman hudud, pernikahan dan talak. Mana khuntha muskil lah sini, itlaq khuntha muskil. Kalau murad je khuntha wadih, dia akan buat sifat al-khuntha al-wadih. Kemudian saat topik seterusnya, dua orang khuntha menjadi saksi nikah kemudian nyata kelelakian mereka berdua. Macam mana? Khuntha ni jadi saksi, tiba-tiba lepas sah akad nikah tu rupanya mereka ni bana rajulan. Tiba-tiba nyata mereka ni wadihnya kot laki. Maka macam mana sah tak nikah? Syekh Adamiri dalam An-Najmul Wahash menyatakan bahawa jikalau dua orang khuntha menjadi saksi pernikahan kemudian ternyata kelelakian mereka berdua, maka berlaku khilaf ulama dalam masalah ni. Mereka berdua jadi saksi, kemudian lelaki pun dah terima lah, aku terima nikahnya, rupanya bana rajulani. Jelasnya bahawa mereka dua tu adalah laki. Maka khilaf. Pandangan pertama, Zawaidur Rawdah, sah pernikahan tersebut, tak ada masalah. Ini merupakan pandangan asah, mana ni pandangan muktamad. Hal ini berbeza dengan masalah yang hampir serupa dalam bab sembahyang, iaitu syak sama ada niat ataupun belum. Kemudian nyata dirinya telah berniat, maka tetap batal sembahyangnya kerana berlaku taraddud dalam niat. Dalam ni masalah ni bukan masalah niat, masalah sah nikah, bukan masalah niat. Tidak sama. Tapi pandangan yang kedua kata tak sah juga. Sebab daripada asal lagi dia bukan laki-laki. Kemudian menikahkan khuntha muskil dan ternyata dirinya lelaki atau perempuan, sah tak pernikahannya? Dia asalnya khuntha muskil tak boleh nikah sebab dia tidak ada kejantinan yang sebenar. Lepas tu dia nikah juga. Apa hukum dia? Nikah tiba-tiba tahu dia lelaki, tahu dia ni perempuan. Macam mana? Syekh Khatib Syirbini telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau seorang menikahkan anaknya yang khuntha dengan seorang lelaki, kemudian nyata selepas nikah tu bahawa khuntha muskil tersebut perempuan, maka tak sah juga pernikahan tersebut. Begitu juga jikalau seorang menikahkan khuntha muskil dengan anak perempuannya, kemudian nyata bahawa khuntha muskil tersebut adalah lelaki, juga tak sah pernikahannya. Dah kalau khuntha muskil tu dia menikahkan dengan orang lelaki lain, tiba-tiba dia tu lelaki, memang lagi tak sah lah. Begitu juga kalau dia menikahkan khuntha muskil itu ataupun dia menikahkan anak perempuannya dengan seorang khuntha muskil, kemudian nyata dia tu perempuan dengan perempuan, tak boleh kahwin, memang tak sah pada awal lah. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, jikalau dikatakan ataupun ditanya berkenaan perbezaan antara masalah menikahkan khuntha muskil kemudian nyata dirinya lelaki ataupun perempuan, menjadikan pernikahan tersebut tidak sah, dan masalah khuntha muskil menjadi saksi, kenapa sah? Ini nak bezakan. Kenapa kalau khuntha muskil itu sendiri nikah, tiba-tiba nyata kelelakian atau keperempuanannya, kenapa tak sah? Tapi kalau bab saksi sah pula, kenapa? Maka dijawab daripada pertanyaan tersebut dengan bahawa saksi dalam pernikahan itu ialah syarat, seperti mana disebutkan Imam Al-Ghazali dalam Al-Wasit. Syarat itu diambil kira dari sudut adanya ketika akad nikah, bukannya tahakkuk. Ini bertepatan sungguh. Dia ada saksi, ada settle, selesai. Bukan tahakkuk sungguh dia kena lelaki tak? Ada. Okey. Ada pun perkara yang diakadkan atasnya, iaitu suami atau isteri, merupakan rukun nikah. Beza. Bezanya gitu. Kalau ikutkan rukun dua syahidan, dua saksi pun rukun juga. Cuma ni nak ambil elok untuk jawab kenapa sah. Sebab ada pandangan mengatakan dua saksi itu syarat, bukannya rukun. Adapun jadi suami jadi isteri itu tu rukun dalam nikah. Jadi tidak sah lah kalau nyatanya kelelakian dan keperempuanannya itu setelah nikah. Tapi sah kalau bab saksi. Rukun nikah diambil kira dari sudut tahakkuk sungguh ketika akad. Kita pun payah nak tanya tahakkuk sungguh lah ke mana. Sungguh-sungguh lah dia tu, keyakinan itu memang lelaki sungguh. Dalam bab rukun nikah, kelelakian tu mesti kena sungguh, tepat.
Perempuan ke perempuanan tu mesti kena sungguh tepat. Beza dengan syarat saksi. Saksi ni syaratnya ada Aziz, ada. Buh je. Pas akad nikah, siapa dia ni? Perempuan. Tak sah. Siapa ni? Lelaki. Sah. Siapa ni? Khuntha. Lepas tu bana rajulan. Nyata dia tu lelaki. Sah juga. Perempuan dengan sah. Hal ini dapat dikuatkan lagi dengan masalah yang berkait dengan penyaksian terhadap redha perempuan dari sudut diambil kira keredaannya itu tidak disyaratkan. Dia qaidkan lagi. Kan kalau nak nikahkan seorang perempuan tu tak syarat redha perempuan kalau balik mujbir. Sah je nikah, sah. Dia tak kena tahakuk sungguh redha tu baru sah, tak syarat. Para ulama memberikan alasan bahawa redha perempuan tersebut bukannya berkaitan dengan diri akad nikah. Begitu jugalah hadir saksi tu. Dia walaupun rukun nikah sebagai pandangan kata syarat, tapi jadi suami, jadi isteri tu syarat. Dia itulah yang menyebabkan perkahwinan terjadi. Hanya saja keredaan perempuan dengan makna berkehendaknya dirinya untuk dinikahkan dengan seorang lelaki ialah syarat pada akad nikah. Okey. Ni yang kata syarat lah. Oleh sebab itu, jika semata-mata terdapat keredaan daripada perempuan tersebut untuk dinikahkan dengan seorang lelaki lain tanpa adanya penyaksian terhadap keredaannya, itu sudah memadai. Sudah memadai, tak ada masalah kalau tidak ada saksi terhadap keredaan perempuan tu untuk dikahwini. Ada saksi, tak ada saksi, sah tak? Sah. Kita katakan dulu sunat. Sunat ada saksi yang menyaksikan keredaan perempuan ni nak nikah dah. Nak menikahkan, nak dinikahkan oleh orang lain. Pada perbahasan jilid 1 dulu. Bukan itu sahaja, bahkan khuntha muskil itu dikirakan sebagai orang yang berkeahlian dalam penyaksian secara umum. Khuntha muskil nak kuatkan kata sahnya khuntha muskil itu jadi saksi kalau bana rajulan. Dia tu boleh dari sudut penyaksian secara umum. Maka apabila nyata bahawa dirinya ialah lelaki, ini saya memadai dengan demikian itu pada pernikahan tersebut. Tapi penyaksian secara umum ni makna kalau selepas dia menyaksikan tak bana rajulan, tidak nyata lelaki, tak sah jugalah. Tu ya, mana pada awal tu boleh, tapi bila akhir-akhir buat dapat keputusan penyaksian tu dia masih lagi khuntha muskil, tak boleh. Itu. Dia mesti dalam keadaan lelaki. Itu. Maka hal ini berbeza jika diakadkan atasnya al-ma'qud alaih, iaitu suami ataupun isteri, iaitu sama ada menjadi suami ataupun isteri, ialah khuntha muskil. Maka khuntha muskil tidak dikategorikan sebagai orang yang berkeahlian dalam akad nikah, tapi berkeahlian dalam penyaksian secara umum pada mana-mana keadaan, sama ada posisinya itu untuk menjadi suami ataupun isteri. Jin menjadi saksi nikah, sah tak? Jin budak dah. Syekh Ibn Hajar telah menjelaskan tuhfah bahawa tidak sah pernikahan seorang jika menjadi saksi pernikahannya adalah dari kalangan bangsa jin, tak sah. Namun begitu sah penyaksian daripada bangsa jin jika seorang mengetahui keadilannya secara zahir dan nyata tanpa tersembunyi. Ini payah cari ya. Kalau ada lah. Jin tak sah. Sah bila tahu dia tu adil secara zahir. Dia nampak dan boleh kenal jin tu. Boleh jadi saksi. Ni jarang berlaku. Gila-gila ulama Allah takdir ni. Habis teh kita. Kemudian menikahkan seorang dalam keadaan syak, sama ada orang tersebut mahramnya atau tidak. Sah tak pernikahan? Dia nikahkan seseorang dalam keadaan dia ni mahram kawan ni ke tak? Sah ke tak? Syekh Ibn Hajar telah menyatakan tuhfah bahawa jikalau seseorang menikahkan seorang perempuan dalam keadaan orang tersebut syak bahawa perempuan tersebut merupakan mahramnya ataupun tidak, kemudian nyata bahawa perempuan tersebut bukan mahramnya, adakah sah nikahnya? Khilaf. Dia tu syak, mahram ke tak? Rupanya bukan mahram sungguh, sah tak? Khilaf. Pandangan pertama sah pernikahan menurut Imam Ar-Ruyani. Pandangan mu'tamad tak sah. Intaha Syekh Ali Syubran Malisi dalam Hasyah Ali Syubran Malisi. Habis. Kemudian syarat orang yang adil lagi ialah saksi lagi ialah merdeka. Tengok syarat dua orang saksi merdeka. Syekh Adamiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash dan Ibnu Mulaqin dalam Umdah menyatakan bahawa tidak sah pernikahan dengan hadirnya dua orang saksi daripada hamba lelaki, tak sah. Syekh Muhammad Khatib Syirbini telah menyatakan dalam Mughni tidak sahnya pernikahan dengan dua orang saksi daripada hamba lelaki adalah kerana hamba tidak berkeahlian dalam memberikan penyaksian. Dia sama macam unta tadi. Dia sama macam perempuan, tidak sah untuk memberikan penyaksian. Tapi kalau unta muskil, sah memberikan penyaksian secara umum. Syekh Ibn Mulaqin telah menukilkan pandangan Syekh Al-Jili rahimahullah dalam Umdah
bahawa sah juga pernikahan dengan hadirnya dua orang saksi lelaki daripada hamba. Makna khilaf. Pandangan mu'tamad ialah tidak sah. Dari bab harta pula merdeka habis. Dah tu 20 muka surat dah. Ada soalan? Kalau nak tak ada orang ni berhenti awal sikit. Kalau ada orang sangat ni. Apa kedua belah? Isyarat dua orang saja. Dua orang saja. Dia ada syarat dari perempuan kemudian ada. Kenapa? Tak ada. Mana-mana ya. Sama Tempat kita ni pun tempat kita? saksikan yang dua orang daripada perempuan, dua orang daripada lelaki. Oh gitu. Tak apa ya, tapi tak syarat begitulah. Asal dua-dua mana-mana ya. Asalkan ada dua orang. Asal dua orang. Sama ada orang luar ke, orang dalam ke. Dua. Sehari akan bahas nanti, boleh tak anak sendiri jadi saksi? Tu akan datang. Anak sendiri, macam contoh, janda nak nikah dengan duda. Mereka masing-masing ada anak. Boleh tak jadi saksi tu anak mereka sendiri? Nanti akan datang. Tu akan datang tu. Tak masuk. Jadi bab saksi ni dua. Ada soalan? Online? Tu akan datang tu. Tak masuk. Jadi bab saksi ni dua. Ada soalan? Online? Nak berhenti awal ni. Tak ada orang. 20 muka surat dah pun. Ada soalan? Online? Ada soalan? Kita pun letih kot letih sikit. Okay, wallahu'ala. Jadi kita sebenarnya ada 3 kelas tunda ni. Dah yang kali pertama dah qada, lagi 2 lagi lah qada. Hak ni ada. Ada hak ni ada insya-Allah. Mana 2 lagi qada akan datang lah hari Rabu. Nak masuk bulan Ramadan ni, qada lagi Ramadan nanti Ramadan tu kita qada lah. Walaupun tak ada dalam bulan Ramadan kelas kita ni, kita qada lah hari Rabu selepas raya insya-Allah taala. Wes setakat tu saja. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.